Sultan Muhammad. Sekarang kita masuk ke Sultan Muhammad, makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Serban mana? Masya-Allah, ada serban. Serban dia tu. Tu yang saya kata tunjuk tu. Bila tu Serban dia tu. kali besar dia ada besar. Tu serban. Sultan ni. Masya-Allah, tu serban dia. Serban betul tu. Sana. Serban betul tu. Sultan. Dia bukan batu tu serban betul. Serban dia digulung macam tu. Al-Fatih serban dia tu digulung cantik tu. Makam dia di sini. Sebab tu kalau kita tengok kuburan, kita tengok macam ni, makna ni serban ni dia ada satu ulama, kemudian dua dia raja atau pahlawan. Kalau lain kubur dia macam tu dia tak ada ni. Kubur-kubur dia orang kalau macam ni kalau jumpa ialah tanda apa? Tanda dia orang alim dan dia sultan atau keturunan sultan, orang raja, nanti panglima. Dia akan pakaikan ini. Tu tengok lain kan. Assalamualaikum. يا سيدنا Ya Sayyidina السلطان Sultan محمد بن مراد Muhammad bin Rad محمد الفاتح Muhammad Al-Fatih. سلام عليكم Assalamualaikum. لما صبرتم Lima sabartum. فنعم عقبى الدار عقبى الدار. الفاتحة Al-Fatih. Bila kita jumpa kubur-kubur ulama-ulama, kita bagi salam macam tu lah. Syekh-syekh, sahabat-sahabat, Nabi-Nabi. اللهم صل على سيدنا الاولين والاخرين بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ya Allah, alhamdulillah kami direzekikan datang untuk ziarah orang yang telah korban untuk membuka tanah air ini, Allah, untuk buka kebangkitan Islam, ya Allah, telah berjuang habis-habisan, ya Allah. Malam ialah malam yang bagikan masa untukmu, ya Allah. Siang untuk berjuang untuk agamamu, ya Allah. Jadi ya Allah, berilah macam mana kau telah terima di Sultan Muhammad Fatih ni, Allah, terimalah kami juga. Amin. Untuk jazbah kami untuk bangunkan kerja agama, Amin, dan ya pisah dengan penuh hikmah, ya Allah. Istiqamahkan kami, ikhlaskan kami, istikhlaskan kami, ya Allah. Ya Allah, walaupun kami tak termampu nak buatnya, tapi hidayah taufik ini, Allah, berilah kami. Amin ya Allah, bantulah ya. Kasihanlah ya. Ya Allah, nak bukalah hidayah ini pada diri kami, pada keluarga kami, anak isteri, pada orang kampung kami, orang negeri kami, orang negara kami, seluruh dengan seluruh alam, Allah, pada pengusaha-pengusaha kami, Allah, pada agung kami, Allah, pada semua yang mengikut, Allah. Ya Allah, terimalah kami, ya Allah. Dan ya Allah, terimalah kami, antara kami yang sakit, kau sihatkan, ya Allah, sehingga kami dapat tegak buat kerja agamamu, ya Allah. Yang antara kami ada masalah, macam-macam masalah, Allah. Engkau lebih mengetahui, ya Allah. Engkau yang selesaikan masalah. Kau rungkaikan semua permasalahan ini, Allah. Kau bantu kami, kami dapat selesai masalah, dapat bergerak ke seluruh dunia, seluruh alam, dapat cari tempat-tempat yang mana ada asar untuk kami dekat diri kamu, ya Allah. Dapat diri engkau, ya Allah, terimalah kami, ya Allah. Bangunkan tempat kami, peliharalah madrasah-madrasah kami, masjid-masjid kami, ulama-ulama kami, awam kami, Allah, untuk dapat ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ya Allah, kemudian tak lupa juga pada kedua ibu bapa kami, sama ada yang hidup atau yang meninggal, bapa mentua kami yang masih hidup atau yang meninggal, ya Allah. Dan terimalah mereka juga, ya Allah. Ya Allah, terimalah kawan-kawan kami yang sedang sakit, ya Allah, kasihatkan khususnya, Allah, Mona Ali, ya Allah, dengan keluarganya, Andi Pamo, ya Allah, Muhammad Syukri dan keluarganya, dan lain-lain lagi, dan pelajar-pelajar yang suruh doa, ya Allah, di mana-mana tempat kami terima mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Baik, insyaallah kita akan ceritakan tentang Al-Imam Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullahu taala, yang mana Sultan Muhammad Al-Fatih ni, kata ulama, ajibnya dia adalah orang yang mana dia walaupun lahir di akhir zaman, tapi dia membenarkan hadis Nabi SAW 1400 tahun dulu mengenai tentang pembukaan kota Konstantinia ataupun Konstantinopel. Baik, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ni adalah Sultan Murad yang kedua, dan ibunya nama Humahatun. Ibunya nama Humahatun. Jadi hasil perkahwinan Sultan Murad yang kedua dengan Humahatun rahimahullahu taala, dapatlah anak yang diletakkan dengan nama Sultan Muhammad. Nama dia Muhammad. Namanya Muhammad. Tapi dipanggil juga dengan nama Muhammad Khan bin Murad. Muhammad Khan bin Murad ni, waktu dia membesar ketika itu, kata ulama, ayah dia menjadi raja di kawasan pemerintahan Turki Osmaniyah.
Dan ayah dia sangat menekankan tentang pembelajaran ilmu agama. Sebab tu kita dengar Syekh tadi kata, sultan-sultan dulu mana pergi bawa ulama. Sebelum jadi raja mesti kena duduk dengan ulama, sahabat dengan ulama, talaki dengan ulama. Dah jadi alim baru boleh jadi raja. Zaman dulu macam tu. Begitu juga ayahnya Murad II, dia jadi nama alim tu ialah Hazrat Ak Syamsuddin rahimahullahu taala. Alhamdulillah saya pernah tengok ukiran wajah, ada orang lukis wajah Ak Syamsuddin ni, masya-Allah. Dia punya wajah dia tu ada sikit-sikit. Kalau di Malaysia tu kita punya sahabat usaha dakwah kita Dr. Fatih. Wajah dia tu ada sikit-sikit je tu, badan dia macam gempal-gempal sikit, janggut putih panjang, serban macam Dr. Fatih. Serban pakai ikat gitu. Tu Hazrat Ak Syamsuddin rahimahullah taala, satu alim yang besar di Turki Osmania dan ahli tasawuf yang sangat berpengaruh pada zaman tu. Jadi dia hafiz di tangan Syekh ni. Dia Sultan Muhammad Al-Fatih ni kecil-kecil dia hafiz Quran. Ketika dia umur belasan tahun, lebih kurang 18 tahun, ayah dia telah meninggal dunia. Maka dia telah diangkat menjadi raja. Dia ketika itu usia dia muda jadi raja. Tapi ketika jadi raja, dia bukan dalam keadaan tak habis belajar. Dah selesai pembelajaran dia. Alim dah habis, hafiz dah habis, alim pun dah habis. Bahkan dia boleh bercakap dengan 7 bahasa, masya-Allah. Dan bukan itu saja, bahkan dia mahir dalam ilmu kira-kira, ilmu matematik, ilmu geografi. Berbagai ilmu dia telah pelajari. Dan dengan banyak guru. Cuma guru yang paling utama iaitu mursyid dia, bimbingan dia adalah Hazrat Ak Syamsuddin rahimahullahu taala. Sehinggalah kata ulama pada usia dia lebih kurang 22 tahun. Maka pada ketika itu dia telah susun gerakan tentera. Ada pandangan kata lebih kurang 70,000 ketumbukan tentera telah disiapkan, dibahagi-bahagikan beberapa sudut untuk memasuki Konstantinopel yang mempunyai gerbang yang besar, kalau benteng kepada orang Rom. Dan Kaisar, kalau kita baca sejarah, Kaisar ni diambil sempena bila dia menjadi pemerintah Rom. Dan dia bermula pemerintah Rom ni, kata ulama, dia letak dengan nama Kaisar ketika mereka mula menjajah Konstantinia ni. Bermula dari itulah Raja Rom diletak nama Kaisar. Baik, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana dia telah usaha, kata ulama, lebih kurang 57 hari. Ada pandangan kata 2 bulan untuk masuk Konstantinopel ni susah. Tembok yang sukar ditembusi. Dan orang Kristian di dalam kawasan Byzantine Timur ni, mereka Kristian Ortodoks. Mereka berbeza pandangan dengan Kristian yang lain. Ketika itu dalam Empire Rom ada beberapa mazhab Kristian yang sedang bertembung. Jadi mereka ni bermesyuarat, raja bermesyuarat dengan orang dia. Dia kata sekarang ni kita dalam keadaan tersepit. Rom yang berpegang pada pandangan Protestan, mereka nak ambil tempat kita juga. Orang Islam pun nak ambil tempat kita juga. Jadi menteri-menteri kata lebih baik orang Islam yang pegang kita. Sebab orang Islam ni lagi akhlak dia lagi mulia, lagi baik. Dengan kita dia lagi bagus. Setengah menteri kata macam tu. Setengah lain kata kita kena ikut pemerintah Rom yang lain. Biarlah Rom yang besar tu ambil kita. Byzantine ni jatuh tak apa, dia yang penting bukan orang Islam yang ambil. Jadi perbezaan pandangan ketika itu. Dan kekuatan tembok Konstantinopel ni begitu kuat. Nabi begitu dalam hadis bermafhum, orang yang akan buka Konstantinopel ni ialah orang yang mana sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera. Rakyat dia pun sebaik-baik rakyat, masya-Allah. Jadi kata ulama, lepas Nabi beritahu tu zaman berlalu, di zaman sahabat Nabi SAW Abu Ayyub Al-Ansari bersama rombongannya telah usaha untuk masuk. Tetapi kata ulama, Abu Ayyub ketika itu tak dapat membuka Konstantinopel. Walaupun dia usaha untuk membenarkan hadis Nabi SAW tu, rupanya berlaku zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah 57 hari dia usaha untuk masuk, tak berjaya, ada kata 2 bulan. Maka ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih dia muraqabah. Dia macam sedih. Macam mana nak buat? Dah 2 bulan usaha nak masuk tak lepas-lepas. Maka waktu dia sedih itulah orang sampaikan berita kepada mursyid dia, Hazrat Ak Syamsuddin rahimahullah. Ak Syamsuddin datang dengan wajah yang gembira. Dia kata, wahai Muhammad anak muridku, kenapa kamu sedih? Kamu sedih sebab nak buka Konstantinopel tapi tak berjaya ya, dia kata. Jangan risau. Malam tadi aku telah bermimpi jumpa Abu Ayyub Al-Ansari. Allah. Dan pada ketika itu kata ulama, orang tak tahu makam Abu Ayyub kat mana. Dan Abu Ayyub telah tunjukkan pada aku di mana dia ditanam. Maka apa berlaku? Kem ataupun kubu ketenteraan Sultan Muhammad Fatih ni dia dekat-dekat dengan tembok. Lepas tu dia pun bawa Abu Aqsam ni bawa Muhammad Fatih ni dan beberapa orang wakil kerajaan pergi tengok. Kata dekat sinilah makam, cuba kau gali. Maka dia gali makam, maka mereka dapat tahu, oh ni betul, dalam ni ada makam Abu Ayyub Al-Ansari. Rupanya makam Abu Ayyub tu kat tepi tembok. Kata Ak Syamsuddin, Abu di tepi tembok. Untuk engkau sambung masuk dalam tembok. Dia sampai ujung tembok, engkau sambung masuk dalam tembok. Passing better, kau sambung masuk dalam tembok. Jadi bila dia dengar ni, jazbah dia telah naik,
Strategi tadi sokot susun balik, maka akhirnya dengan kekuatan Allah beri pada mereka dapat masuk tembusi benteng kubu yang telah dibuat, tembok yang begitu besar. Bila masuk, semua orang agama Kristian ketika itu telah menyorok dekat dalam Hagia Sophia. Dia kata pasti kita akan dibunuh. Dia ingatkan macam tu. Tapi bila dia masuk, Sultan Muhammad Fatih tak bunuh pun mereka dengan kasih sayang. Kata kamu terus, kamu kalau berpegang agama kamu terus pegang agama kamu. Kami tak ada paksa siapa-siapa untuk datang. Jadi dengan sebab itu mereka telah tertarik dan mereka masuk Islam. Dan akhirnya tak lama kemudian Hagia Sophia telah ditukar menjadi masjid pada zaman Sultan Muhammad Fatih. Dan kemudiannya tuan-tuan yang mulia, tak cukup dengan itu. Setelah jatuhnya Konstantinopel, maka Sultan Muhammad Fatih telah membesarkan lagi jejak Islam, buat usaha agama makin besar lagi sehingga kawasan Bulgaria dan belah kanan pula sampai Georgia, sampai sepadan Rusia. Dia telah besar lagi empire. Dan kata ulama seterusnya dia besar lagi empire sampai ke Serbia, dan kemudian dia patah balik ke Turki semula, ke Konstantinopel ataupun Istanbul ni semula untuk uruskan beberapa urusan kerajaan, dan nak balik semula pergi sambung Takaza belah Serbia sana. Dalam perjalanan dia telah gugur syahid dekat sini. Dia telah gugur syahid. Ini tempat dia on the way nak pergi sambung Takaza, meninggal dekat sini. Maka meninggal dalam keadaan sedang bergerak nak pergi sambut Takaza kepada Allah SWT fisabilillah. Dan kata ulama, dia tulis dalam kitab sirah, sebelum dia meninggal dia telah pesan kepada satu orang, tak salah saya Al-Ghazi ataupun Bayezid, saya seorang, saya tak ingat nama, pemerintahan Turki Osmani selepas dia pegang tangan tu, dia kata, dia cakap tolong pesan kat keluarga saya, dia kata walaupun dunia dia tak dapat, tapi jangan sampai dia mati tak bawa agama dalam kehidupan. Dia kata pesan kat anak-anak saya semua mesti kena belajar agama. Kalau dunia pemerintahan tak dapat tak apa, harta tak dapat tak apa, yang penting bawa agama. Itulah yang bapa saya ajar pada saya, dan yang itulah yang saya akan tinggalkan untuk keluarga saya. Jadi keluarga-keluarga dia semua jadi alim ulama, jadi seorang yang hebat-hebat. Isteri dia pun jadi isteri yang soleh, jadi orang alimah. Maka mereka di luar sana, sebentar lagi kita akan pergi ziarah. Dan belakang kita lah dia insan yang telah membenarkan hadis Nabi Islam, hingga namanya dipanggil nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Fatih itu kerana orang yang membuka Konstantinopel. Nama dia bukan Muhammad Fatih, Muhammad Khan bin Murad. Tapi sebabkan Bukan Fatan, bukan Daim Fatan. Bukan Daim. Dia buka. Sebab tu dia ambil Daim Khannya. Dia buka ni jadi Muhammad Al-Fatih, Muhammad yang membuka Konstantinopel. Dan makam Abu Ayyub Ansari itulah Benteng tembok tu. benteng mula-mula. Nanti kita akan pergi Nanti ke kita akan makam pergi. Abu Ayyub Ansari insyaAllah. Benteng tu masuk dalam Okey, terus kita pergi Al-Fatih. pakai masa sikit. Sikit. Tapi sikit. Ini kubur anak-anak dan isteri dia lah, Sultan Muhammad Al-Fatih. Kubur dia, kubur anak-anak dia dan isteri dia lah. Kubur anak-anak dan isteri dia, Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita suruhkan mas, kita pakai mas insyaAllah. Kita pakai mas insyaAllah. Mas putih kan? Kemas kan mas. Kita pakai mas di sini. Saya dah pakai. Yang bau gampuk. Dia tahun 145 lebih. Sultan Fatih. Masih 1453 macam tu. 700 lebih. 1451. Tahun 700 tu. Mana beza kita